Syafaat tu. Apabila nak ambil syafaat, puja dia. Sebab tu tiap-tiap minggu kita pergi ke kubur dia ni. Ya Syekh, macam-macam Syekh kita sebut. Kan? Ini dusta terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita tidak ada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah bagi tahu lenyap di waktu itu. Tak tahu ke mana, tuan-tuan. Dulu dia sangka dapat bagi syafaat pada dia, dapat bantu dia, dapat bagi manfaat. Jadi sekarang ini lenyap sudah, tak tahu ke mana. Ya. Dalam ayat yang lain disebut dallu, mana banyak benda-benda itu. Syirik itu dengan lafaz jamaknya dallu. Mereka semua ni tak tahu, lenyap, tak tahu ke mana. Dallu anna, sesak, mana lenyap mereka ni daripada kami semua. Sebab Allah Ta'ala minta mereka ni seru, panggil. Ud'u syuraka'akum, seru. Perkara-perkara yang kamu syirik dulu, sebagaimana di dunia kamu buat. Sekarang ni kamu seru lah. Macam contoh tu, yang peliknya masyarakat kita ni, dia tertipu tu kenapa? Sebab dia minta tu jadi tu kan. Contoh kita nak suruh roh hantuah untuk lawan dengan musuh dia, tuan British ni. Nak suruh hantuah lah. Apabila kita suruh tuan-tuan, apabila kita berperang, jadi menang kita. Kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, sebagaimana di dunia kamu seru sekarang di hari akhirat, untuk melepaskan diri kamu daripada azab. Buat itu, buat sebagaimana di dunia. Sebab mereka tidak sedar, mereka sangka tuan-tuan, yang bagi kemenangan itu roh yang mereka pujuk. Kan? Allah bagi tahu dalam Al-Quran, tuan-tuan, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Sekiranya kamu menyeru mereka ini, mereka tidak dengar pun seruan kamu, kata Allah. Itu hakikat sebenar, tuan-tuan, roh tu. Roh tu tidak dengar, tuan-tuan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, kata Nabi Allah SWT sebut, wahai Muhammad, kamu sekali-kali tidak akan dapat menjadikan orang dalam kubur tu mendengar, kata Rasulullah, kata Allah SWT dalam Quran. Mana kamu tak boleh nak mendengarkan orang dalam kubur tu. Orang dalam kubur tu tak boleh dengar, tuan-tuan. Kerana begitu. Ya, maksudnya kita tak, apabila tak dengar, tak payah seru dah, itu maksudnya, tuan-tuan. Kenapa? Orang yang telah mati ni, tuan-tuan, dia dah ada urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita duduk panggil dia, duduk seru dia dengar, kata tuan. Tak dengar. Ya. Ayah kita tu ya, meninggal dunia kan. Nak seru lagi ke dia, panggil dia, ayah, tolonglah saya. Kan? Tak dengar, tak seru lah, tak dengar. Apabila tak dengar, kita minta pula. Kan? Kepada dia. Ni perkara ni halus tuan, tapi penting. Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya di hari akhirat. Allah Taala tak sokong. Ya. Jadi kenapa lenyap ni? Sebab tak tahu ke mana dah. Kan? Tak ada dah di waktu tu. Dalam surah yang lain, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, fada'awhum falam yastajibu lahum. Kan? Mereka kata, Allah Taala sebut begitu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala kata, kamu seru mereka. Apa mereka buat? Fada'awhum. Kan? Ahli neraka dia seru sungguh, tuan-tuan. Kan? Dalam surah Ghafir Allah Ta'ala cerita mereka seru. Fada'awhum, tapi falam yastajibu lahum. Akan tetapi seruan tersebut tidak menjawab pun panggilan mereka itu. Tak ada jawapan, seru saja, tuan. Seru tu minta pertolongan daripada roh, minta pertolongan daripada siapa yang dia sembah dulu, datuk nenek dia, apa semua dia seru, tuan. Tak ada. Sebab tu dalam Quran Allah SWT sebut, tuan-tuan, yaumat tanad, hari apa panggil? Hari akhirat itu merupakan hari seru menyeru, kata Allah. Maknanya di antara tafsiran ulama-nya, antaranya dia kata ini diseru. Kan? Seru-seruan syirik-syirik dia, tapi tak ada. Bising dalam neraka, tuan, seru. Kan? Dia suruh ayah dia lah, seru roh apa panggil, anak dia lah, macam-macam dia seru. Kan? Akhir-akhir dia suruh malaikat. Kan? Dia suruh malaikat, tolong kami. Dan Allah cerita dalam Quran. Kan? Malaikat jawab macam mana? Dia kata, aku bukan utusan kamu. Malaikat jawab, aku ni bukan utusan kamu, yang utusan kamu tu Nabi. Kan? Itu manusia ya. Macam-macam dia suruh. Hari suruh menyeru, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Cacat, tapi tak ada seruan. Kan? Tuan-tuan, kita baca dalam Quran ni, Allah SWT gambarkan hari akhirat dalam neraka Jahannam, hari yang cukup isi. Serabut lah kita kata.
Minta tu, minta ni, minta pertolongan, usaha nak keluar daripada neraka jahanam, macam-macam berlaku. Semua tidak akan terlepas semua. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha, kata Allah. Setiap kali mereka ingin keluar daripada neraka jahanam, Allah kembalikan semula mereka ke neraka jahanam. Tak boleh nak keluar. Maksudnya Allah Ta'ala nak beritahu tuan-tuan, usaha untuk selamat tu ada. Ada untuk selamat. Usaha untuk selamatkan diri daripada neraka jahanam ni ada, tuan-tuan. Nak melepaskan diri dia tu ada. Tapi terlepas tak? Tak. Tuan-tuan tengok cerita Escape. Kan? Orang putih Escape kan? Escape tu, saya suka kan cerita tu. Cerita orang putih saya suka tengok lah. Sebab apa? Banyak kaitan dengan Quran. Cerita banyak, tuan-tuan. Antaranya Escape tu lah. Kait macam mana? Tuan-tuan letak dalam penjara hebat macam mana pun dia boleh keluar. Kan kita nak cerita kan. Mana sehebat mana pun penjara tu tuan-tuan, orang lain kira tak boleh keluar, dia boleh keluar. Kan? Berapa biji penjara yang hebat, yang memang manusia tak boleh terlepas lah tuan-tuan. Akhirnya, dia kira yang paling berat sekali ni, boleh keluar dia tuan-tuan. Maksudnya kita kata usaha dia ni nak melepaskan diri daripada tempat azab tu, tuan-tuan, akhirnya dia berjaya. Akhir, kita cerita nak akhir tu kan berjaya. Walaupun susah macam mana, sakit macam mana pun boleh. Tapi neraka boleh ke tak? Kadang-kadang orang, tuan-tuan, saya pernah baca berita, tak tahu lah betul ke tidak, tapi saya pernah terbaca tuan-tuan. Dulu manusia ada satu peristiwa di mana kapal terbang ini terhempas, tuan-tuan, ada beberapa orang selamat. Di mana saya tidak ingat lah. Yang selamat tu tuan-tuan, hiduplah kira beberapa orang ni hidup 2 bulan tuan-tuan duduk dalam hutan. Dia makan bangkai-bangkai. Orang tak jumpa cari. Kan? Tak jumpa cari. Akhir-akhir tuan-tuan, usaha-usaha dia nak keluar daripada hutan ni, akhir-akhir selamat. Jumpa orang pendaki gunung, jumpa dengan pendaki gunung, terlepas dia. Rancang apa saya pun tak ingat dah. Dalam TV juga. Dia tu. Maknanya tuan-tuan, kita mungkin berada dalam satu tahap yang begitu sekali menakutkan, mengerikan. Kan? Akhir-akhir terlepas. Budak kecil yang sesat dalam hutan kat Gua Musa dulu kan. Berapa lama tuan-tuan? Kan? Akhir-akhir jumpa. Mana kita nak cerita akhir tu terlepas juga tu ada di dunia. Di dunia ni boleh berlaku tuan-tuan. Manusia tu dengan akal yang Allah bagi ni tuan-tuan, dan kekuatan yang Allah SWT bagi pada dia ni, dia boleh terlepas juga saat-saat getir itu. Tapi dalam tak tu Allah tak sebut dalam Quran. Setiap kali mereka ini keluar, cuba keluar dalam surah Sajdah, tuan-tuan baca tiap minggu kan. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka ini cuba untuk keluar daripada neraka jahanam, Allah kembalikan semula mereka ke neraka jahanam. Allah boleh buat begitu. Tak boleh. Jadi mereka ni begitulah. Dia minta, dia cuba. Kita, tuan-tuan, kita perkara ni tidak nampak. Cuma kita dapat gambarkan daripada Quran tu sikit-sikit. Walaupun kita kata tidak ada mata yang melihat, tidak ada pernah telinga yang mendengar perkara-perkara begini kan. Cuma gambaran-gambaran tu kita dapat sekadar itu sajalah. Ya Allah Ta'ala sebut. Seperti contoh tuan-tuan, mereka minta daripada ahli syurga ini, daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala minuman sebab terlalu dahaga sangat, tak tahan. Anzilna minal ma', kata dia, tolong bagi kepada kami ni air, minta air dalam neraka jahanam. Allah SWT bagi air, tapi air itu tidak dahaga kok. Tak. Dia minum tuan-tuan semakin azab. Bukan hilang dahaga dah, semakin azab. Sebab tu takutlah betul-betul. Kita nak cerita ni tuan-tuan, kerana neraka tu terlalu getir sangat, manusia ni berusaha memujuk rayu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni akan datang kita akan jumpa tuan. Mereka kata, wahai Allah, kembalikan semula kami ke dunia ni. Kami janji akan taat kepada kamu. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Pulangkan kami wahai Allah sekarang ke dunia, kami akan melakukan amal yang soleh. Janji dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Merayu-rayu kan? Itu rayuan daripada ni. Penyesalan, rayuan semua berlaku dalam neraka jahanam. Tetapi tuan-tuan, semua tidak dirayai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Jadi di sini kita berhentilah dalam ayat yang ke-24 insya-Allah ya, surah Al-An'am, dan akan datangnya kita akan sambung lagi ayat 25. Masih lagi cerita tentang golongan musyrikin yang ingkar. Mereka ni tuan-tuan, mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka menolak dalil. Mana peringatan yang Allah berikan kepada dia ni, kepada mereka ni, mereka tak mau terima. Kan. Jadi pengajaran kita ni tuan-tuan di sini, kalau ada orang bagi tahu kepada kita perkara yang kita buat tu tak betul, ada dalil, tuan-tuan, kita kena terima. Atau kalau kita tak mahu terima, tuan-tuan, tolak tu dengan dalil juga. Dengan dalil juga. Itu tak apa. Kalau ada dalil tak apa, tuan-tuan. Jadi itu antara pengajaran yang ringkas lah. Cuma ya dalil itu perkara-perkara amalan furuk tu kita tak mahu perbahaskan panjang-panjang sangat. Yang di sini ni tuan-tuan perkara besar, syirik pada Allah Subhanahu wa taala tu. Di mana ada dalil? Kalau ada dalil cuba bawa dalil. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut ma laysa laka bi'ilm wa in jahadaka 'ala an tusyrika billah, kata Allah, wa in jahadaka 'ala an tusyrika billah ma laysa laka bi'ilm. Sekiranya kedua ibu bapa kamu itu menggesa kamu, mendesak kamu untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana syirik itu tidak ada ilmu pun bagi kamu, yakni tidak pernah kami ajar kepada kamu ini boleh syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tuti'huma, jangan kamu ikut patuh kepada kedua ibu bapa kamu. Jangan. Memang Allah Taala suruh tuan-tuan patuh kepada kedua bapa, tapi kalau kedua bapa tu suruh kita buat syirik pada Allah, jangan patuh. Jangan. Sebab apa? Sebab Allah tak pernah ajar tentang syirik. Oleh kerana itu Allah Taala cakap, mana ada dalil kamu bawa datang. Kok ada dalam kitab terdahulu ke? Allah Taala sebut. Boleh tahu? Tak ada lah masalahnya. Jadi kita berhenti di sini. Betul, kita buka soalan kalau ada soalan. Ya. Baqarah ayat 26. Ya. Baqarah ayat 26. Ya. Kita terangkan tentang Tuhan akan menjadikan banyak orang yang sesat dengan sebab perbandingan itu. Ya, memang. Dia gini. Ya. Dalam Quran ni Allah Subhanahu wa taala dia turunkan ayat banyak dalam bentuk perumpamaan. Wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani min kulli masal, kata Allah. Kami telah memberikan daripada Quran ini banyak perumpamaan. Adalah perumpamaan. Tetapi tuan-tuan, kalau kita baca memang banyak, saya pun tak nak cerita banyak sangat. Kecuali kita memang baca, kalau kita akan jumpa banyak macam-macam bentuk perumpamaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tujuan perumpamaan sebenarnya untuk memperjelaskan tentang sesuatu. Maksudnya ayat yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perumpamaan ini supaya manusia ini lebih jelas. Sebab satu perkara tuan-tuan yang Allah Taala perjelaskan itu tidak nampak. Tapi apabila kita adakan perumpamaan, dengan perumpamaan itu kita boleh nampak, dan supaya dengan kamu nampak tu kamu boleh faham tentang satu perkara yang lain. Kan? Seperti mana Allah Subhanahu wa taala memberi perumpamaan tentang sarang laba-laba. Allah Subhanahu wa taala cerita tuan-tuan, contohkan semua ni yang berada di dunia tak ada kuasa semua, tuan-tuan. Tapi kalau kita sebut begitu tak nampak tuan-tuan kan? Tak apa nampak. Kalau kita kata Amerika semua, Rusia semua tak ada kuasa ni, dari sudut zahir itu mungkin kita tak nampak. Tapi kalau Allah SWT sebut ni tuan-tuan begini, kan? Sesiapa yang mengambil selain daripada Allah Subhanahu wa taala aulia, kata Allah, pelindung dia, kan? Kabaitil ankabut, seperti dia bergantung kepada sarang laba-laba, kata Allah. Itu perumpamaan tu. Maksudnya Allah Taala nak bagi tahu tuan-tuan, sarang laba-laba tu kamu tengok sendiri lah. Hebat macam mana sekalipun sarang laba-laba ni tuan-tuan, kita nak bersihkan sarang laba-laba tu, kan? Macam mana kita nak buat? Ambil satu batang lidi saja cukup lah. Hancur semua, mudah saja. Kan? Maksudnya kuasa yang ada seluruh dunia ni tuan-tuan seperti sarang laba-laba Allah Taala. Takkan kamu nak bergantung kepada mereka ni? Tengok Allah Taala nak penjelaskan. Maksudnya kalau kita, apabila kita sebut sarang laba-laba, bermakna tuan-tuan kita lebih jelas, lebih faham lagi. Lebih faham lagi. Itu tujuan perumpamaan. Ini contohlah. Kalau tidak dalam Quran ni banyak tuan-tuan. Antaranya perumpamaan yang Allah Taala sebut ni tuan-tuan,
sarang lapor-lapor, lalat, keldai, apa dia lagi tu dah? Nyamuk, lebah, macam-macam lagi kan? Anjing. Ya. Jadi tuan-tuan, apa berlaku? Musyrikin ni masalah dia masalah dia apabila dia dengar dalam Al-Quran ini ada cerita tentang lapor-lapor, lalat apa semua, dia kata apa benda ni semua ni. Ya, sebab tu disebut fa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan. Apa benda Allah Taala nak semua ni? Kan? Yang ni tak patut kalam Allah ada perumpamaan sebegini. Yang ni tak patut ada. Jadi katakan kalam Allah ni yang hebat-hebat kalam Allah ni maksudnya ucapan yang hebat lah. Tak patut ada ni tuan-tuan dalam kalam Allah Subhanahu Wa Taala perumpamaan yang remeh-temeh. Dia kata tuan-tuan perumpamaan yang remeh-temeh saja. Kan? Kerana dia tidak memahami perumpamaan itu, dia kata remeh-temeh. Lalat lah. Apa benda Allah Ta'ala ni? Allah sebagai Tuhan cakap pasal lalat. Di sini nyamuk. Kan? Nyamuk. Apa benda nyamuk? Perumpamaan. Datanglah perumpamaan yang hebat-hebat tak sikit kita katakan. Itulah maksudnya kan. Padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan ayat Quran itu untuk memberi petunjuk kepada dia. Apabila dia faham, dia akan berdirilah bulu roma tu. Tapi kalau tidak faham, apa berlaku? Begitulah. Itu makna asal dia. Maksudnya tuan-tuan, sepatutnya perumpamaan yang Allah Ta'ala berikan ini memberi petunjuk kepada sebahagian dapat petunjuk, tapi kepada sebahagian orang tuan-tuan bagi dia itu syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi sesat. Dengan sebab Quran tu dia jadi sesat pula. Satu contoh. Yang kedua tuan-tuan, ya jelas mungkin kita tak nampak musyrikin. Zaman kita sekarang contoh tuan. Kan? Kalau tuan-tuan pergi di apa panggil restoran, kedai mamak ke mana-mana tuan-tuan, cuba perhati. Saya suka perhati. Kan? Dia akan tertulis, dia akan letak di apa panggil kedai dia tu ayat 1000 dinar, tuan-tuan. Ayat 1000 dinar tu kan. Kita tahu ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan kepadanya ini pintu-pintu kesenangan, pintu-pintu kelepasan untuk dia. Jalan keluar untuk kehidupan dia. Ada masalah saja dia ada jalan keluar, tuan-tuan. Ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada jalan keluar tu maksudnya urusan dia jadi senang, tuan-tuan. Itu maksudnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepadanya ini rezeki yang dia tidak sangka-sangkakan. Itu makna ayat. Kan? Jadi apa berlaku tuan-tuan? Kita tengok, cuba kita tanya pekedai dia. Ini kenapa letak ayat 1000 dinar? Ayat pelaris. Ayat pelaris kan? Takdir Allah Subhanahu Wa Taala tu macam saya kata tadi lah. Benda-benda syirik ni tuan-tuan, apa berlaku? Allah bagi, Allah izinkan. Takdir Allah tuan, kedai dia ni laku sungguh. Jadi kaya tu. Dia buka kedai tu jadi kaya. Kalau kita tanya, macam mana rahsia awak jadi kaya ni? Kamu tengok tu ayat tu. Ayat pelari tu kena tu. Cuba tuan-tuan ambil ayat tu. Mengamuklah dia. Mengamuklah tuan-tuan. Dia takut jadi miskin lah dia, nak tutup kedai dia. Cuba ambil keluar, marah dia tuan. Kan? Jadi macam mana tu akhirnya? Dia pun yakin dengan sebab ayat tersebut kedai dia laku. Mula-mula tulis biasa tu nak. Lama-lama beli frame tu saja pun 15,000 dah. Nak simpan elok-elok ayat tersebut. Maksudnya tu dengan Quran pun manusia boleh syirik, sesat dengan tu juga. Dia tak faham kau ayat tu, tak faham kau. Allah sudah sebut jelas dalam Quran. Ini bukan ayat mutasyabihat dia tu lah. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, sesiapa yang bertakwa kepada Allah, bukan buka kedai tu lah. Takwa kepada Allah ikutlah. Kalau dia takwa kepada Allah, kalau dia peniaga, dia boleh bertakwa kepada Allah. Kan? Dia seorang guru pun takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan bagi rezeki kepada dia yang dia tak sangka-sangka tu dapat rezeki, tuan-tuan. Kan? Patut rezeki ni banyak macam pula. Kalau kita nak urai ayat tu banyaklah pula, tuan-tuan. Cuma kita nak cerita ni memang sebahagian manusia ni kan, dia dengan Quran tu Allah bagi petunjuk, dengan sebab dia belajar Quran ni juga dia jadi sesat, tuan-tuan. Contoh yang lain tu, cerita Ashabul Kahfi. Kan? Allah Taala contohnya hebat sungguh tentang Ashabul Kahfi. Kan? Dalam Quran
kira-kiranya jadi petunjuklah kepada kita. Apa berlaku tuan-tuan? Nah, ustaz, apa dah nama Ashabul Kahfi? Dia pun ambil nama dia tuan. Dia sebut, kita nak buat apa? Nak tampar di rumah. Untuk apa? Untuk halau iblis. Untuk halau iblis tuan-tuan. Nama Ashabul Kahfi itu kalau iblis masuk tengok nama tu lari lah. Ia jadi lagu tu manusia ni tuan-tuan. Sama juga dengan Nabi Khadir. Nabi Khadir kan, Nabi Khadir dari surah Kahfi tu, akhir-akhir tuan dia angkat Nabi Khadir ni lebih daripada Nabi Musa lagi. Lepas tu adalah berlaku kan, jumpa Nabi Khadir ni tepi jalan lah, dekat dengan laut lah tuan-tuan. Ia jadi lagu tu manusia. Padahal yang Allah Ta'ala nak cerita ni maksud lain. Maksud dia tu lain. Tapi manusia ni jadi syirik kepada Allah. Sebab apa? Sebab belajar. Tak belajar tak apa pula tuan-tuan. Dengan sebab belajar tu jadi syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dulu tak belajar, dia ada juga gitu tuan-tuan. Sebab kita jangan ingat orang yang menuntut ilmu ni tuan-tuan, dia jadi semakin mudah, semakin dia terpimpin. Tidak tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok orang, contohlah tuan-tuan, dengan sebab dia belajar ilmu ni tuan-tuan, ambil air sembahyang semakin payah dia. Sebab tu bila kita belajar ilmu ni mudah ambil air sembahyang. Jadi dia nak ambil sembahyang jadi payah pula tuan-tuan. Lebih baik dia tak belajar pula, kita katakan. Orang siap sembahyang pun dia tak siap-siap lagi ambil air sembahyang. Itu kita tak apalah, bukan dia tak sampai tahap sesat lagi. Di sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sesat tuan-tuan. Kan? Dengan sebab dia tahu kenapa? Dengan sebab Quran pun kita kata boleh sesat juga. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak buka hidayah kepada dia. Kan? Lepas tu kita tengok tuan-tuan, orang-orang munafik kan, dia tak dengar ke Quran tuan? Dengar, kenapa dia munafik? Itu nak belajar pula sebab munafik. Dia begitu tuan. Sebab tu kita minta kepada Allah Ta'ala ni petunjuk. Belajar Quran, Allah bagi petunjuk. Bukan belajar Quran kau sesat tak? Semakin sesat tak? Semakin